بسلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك كلام قديم لا يمل سماعه تنزع عن قول ونياتي كلام قديم لا يمل سماعه تنزع عن قول وفعل ونياتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي إلا جهلي وخيراتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي إن جهلي خيراتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي واستمعي ومقالاتي واستمجل علي له ثم درسه بجاه النبي والآل والصحابة واستمجل علي له ثم درسه بجاه النبي والآل والصحابة كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل نياتي للنبي الكريم وعلى الأصحاب الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والختم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sekali puji-puji bagi Allah Penguasa sekalian alam. Selawat dan salam ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada ahli keluarganya dan sahabat-sahabat baginda serta mengikut petunjuknya hingga ke hari kiamat. Ya Allah Tuhan kami, rangsangkanlah minat kami sepenuhnya kepada Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai cahaya bagi penglihatan kami, jadi penawar bagi dada kami, jadi pengubat kepada keresahan kami, hiasi dengannya lidah kami, ceriakan dengannya wajah kami, kuatkanlah dengannya tubuh kami, beratkanlah dengannya timbangan kami, anugerahkanlah kami bacaan yang paling sempurna, kuatkanlah kami untuk sentiasa melakukan ketaatan kepadamu, kumpulkan kami bersama para nabi dan keluarganya yang terpilih. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamlim bil khair. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Tuan Haji Omar, Pengurusi Surau, Pemilikan Tuan Imam, Tuan-Tuan Haji, Bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sama-sama kita merapatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat, kasih sayang yang diberikan kepada kita dengan kesihatan, dengan keluangan masa, dengan ruang masa, maka dapat kita bersama lagi untuk sama-sama kita meraihkan Al-Quran, sama-sama kita memartabatkan Al-Quran yang merupakan kalam Allah yang diturun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Dan bacaan itulah yang kita cuba mempertingkatkan mutu bacaannya. Kalau dulu waktu kita kecil-kecil dulu belajar secara dapat saja, tetapi bila dah sekolah kita dah sibuk dengan hukum hakam, tajwid, sibuk untuk tujuan peksa saja. Kalau ustaz tanya apakah hukum non mati, memang 100 markah dapat. Tapi bila bab praktikal dengan masa kekangan masa yang begitu pendek di sekolah agama itu, maka tempoh untuk praktikal tu amat kurang sekali. Dan maka pihak ibu bapa berusahalah mengantar anak-anak ke kelas-kelas Quran. Tu pun kadang-kadang dalam satu taman tu payah betul nak cari guru Quran. Maka datanglah akak-akak kita ke apa saudara mara kita yang adalah sedikit ilmu mengajar dan sebagainya. Maka itulah dapatnya. Alhamdulillah kita mungkin dikurniakan kelebihan sedikit tuan-tuan semua, dapat kita menyambung kembali. Jadi atas ilmu yang sedikit-sedikit yang ada pada saya ni kita kongsikan bersama, mudah-mudahan banyak memberi manfaat. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, salah satu adab yang lain yang saya ingin kongsikan tuan-tuan hari ini ialah hendaklah kita memperelokkan bacaan dan menghiaskannya dengan suara yang baik. Tu. Artinya suara yang elok tu kita keluarkan untuk baca Quran. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Quran min aswatikum. Maksudnya telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kamu. Jadi arti kata nak tunjukkan pada kita tuan-tuan, bila kita baca Quran itu kita tunjukkanlah maharat hurufnya yang betul, sifat hurufnya yang betul, dan tebal nipisnya yang betul. Jadi hari ini kita nak kongsi sikit tuan-tuan tentang bacaan tebal nipis. Di kesempatan yang lalu kita sentuh sedikit, mungkin kita kena ulang-ulang lebih banyak. Mudah-mudahan ada dua tujuan tuan-tuan. Kenapa kita nak belajar bacaan tebal nipis? Kalau dalam istilahnya bacaan tabkhim tu tebal, bacaan tarqiq tu tipis. Pertamanya untuk mengekalkan bahasa Arab itu sendiri. Dalam bahasa Arab itu kalau tengok dia sebut, orang Arab sebut memang tebal nipis ni jelas. Jadi kita nak ikut cara baca macam itu. Kemudian yang kedua tujuannya untuk membezakan antara huruf-huruf itu.
Contoh kalau kita antara sod dengan sin. Sod ni bacaan tebal, sin ni tipis. Tetapi kita pukul sama aja. Kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbin nas. Contohlah tuan-tuan. Antara sod dengan sin tu kita tak dapat bezakan. Yang mana sod tu dibaca tebal, yang sin tu dibaca tipis. Maka dengan sebab itulah dua tujuan utama. Pertama untuk kita nak baca macam bahasa Arab, yang kedua untuk membezakan huruf-huruf tersebut, mana yang satu tebal, mana satu tipis. Okey, jadi dalam Al-Quran seperti yang tuan-tuan semua sedia maklum, 28 huruf campur satu alif 29. Dan huruf-huruf ini ada tempat-tempat yang kita dah bincang dulu. Hari ini kita tak ambil yang itulah. Kita bincang panjang lebar akan datang insya-Allah. Antara 28-29 huruf itu, 7 daripadanya adalah termasuk dalam huruf yang kena baca dengan tebal, ataupun dipanggil huruf isti'la. Sifat isti'la. Sifat isti'la. Apa maksud isti'la ni? Bila kita menyebut huruf tersebut terangkat pangkal lidah kita. Apa huruf tersebut tuan-tuan? Sama-sama kita sebut tuan-tuan, iaitu yang pertama huruf sad. Cuba sebut. As, so, sad, sad. Yang kedua to. Dot dulu, sad, dot nak kena ingat. Cuba. Al, dot, do. Tu sad, dot. Semua terangkat pangkal lidah tu. Kemudian yang kedua sad, dot, to pun terangkat juga. Semua sebut al, to. Yang ketiga sad, dot, to, lo. Ujung lidah dengan ujung gigi ni. Al, lo. Sad, dot, to, lo. Kemudian huruf yang lain yang ada lagi cuba umpat, ada 3 lagi, iaitu di sini tempatnya, iaitu ghain. Sebut al, ghain, ra. Kemudian yang ke-6 sini. Apa tu kat sini? Ujung halqum. Kha. Cuba sebut akh, kha. Itu juga huruf isti'la, dibaca dengan tebal. Tak boleh baca kha, kha. Dan satu lagi tuan-tuan berada di pangkal lidah, iaitu huruf qa. Semua sebut ak, qa. Baik. Jadi sad, dad, ta, za, ghain, kha, qaf. Cuba tuan-tuan. Yang ini kita kena hafal sebab apa tuan-tuan? Ada hubung kait dengan hukum yang lain. Kalau kita tak hafal ni tuan-tuan, susah sikit kita nak belajar lebih jauh, susah sikit. Sekali lagi kita sebut tuan-tuan, sad, dad, ta, za, ghain, kha, qaf. Ini 7 huruf. Kemudian 7 huruf ni pula ada beza lagi, dia pecah lagi dia punya kualiti ketebalan dia. Antara huruf sad, dad, ta, za dengan ghain, kha dan qaf, dia tak sama ketebalan dia. Yang mana huruf sad, dad, ta, za lebih tebal bacaan dia daripada ghain, kha dan qaf. Tuan-tuan, itu kita nak pecah dulu lah. Kenapa huruf sad, dad, ta, za ni lebih tebal? Sebab kalau huruf sad, dad, ta, za ada satu sifat, nama dia sifatnya itbaq. Itbaq ni maknanya tertutup. Apa yang tertutup? Bila kita sebut sad contoh, aus, dengan pangkal lidah, dengan ujung lagi tertutup, terkurung. Cuba kita tak tutup depan tu, nak sebut sad, tak boleh. Sad pun sa, tak boleh, mesti sa, mesti tertutup juga, berkurung apa nama tu, pengeluaran dia tu. Kemudian berbanding dengan ghain. Sebab itu kalau kita baca ghain, kita tak boleh baca macam ni tuan-tuan. Tertutup, tak boleh, mesti terbuka. Tebal tapi terbuka. Itu nama dia infitah. Ini itbaq, sad, dad, ta, za, ghain, kha, qaf adalah infitah. Jadi tuan-tuan nak sebut ghain tuan-tuan. Ghain di atas ra atau ghain di atas gha. Gha. Jangan baca ra. Nanti dia tertutup macam apa sad, ta, za tadi. Itu beza. Sekali lagi tuan-tuan, cuba tengok, kita nak ingat ni. Sa tertutup, da tertutup. Lagi sad, ta dan za. Ini semua tertutup. Ini itbaq
kualiti ketebalannya lebih tebal. Yang mana ghain pula? Ghain tak tebal macam yang 4 tadi. Jadi kita sebab tu dalam ghairil maghdubi tidak boleh dibaca ghairi, tak boleh. Sebab kualiti ketebalan dah tak sama. Jadi kita baca macam mana? Ra. Ni jangan. Ra. Ghairil. Itu beza tuan-tuan. Antara 4 huruf dengan 3 huruf ini. Mungkin kha sama. Kha di atas, boleh tak kita baca kho? Kha di atas, kho. Tak boleh. Kita mesti buka kha, kha, kho. Ini dah sama dengan yang short dot tozo. Tak boleh. Kita mesti buka kha. Jangan kho. Begitu juga dengan qaf. Qaf pun tidak boleh dikurung, dia tidak boleh tutup depan. Tak boleh. Ni yang kita amalkan selalu ni, tuan-tuan. Kita kena buka qa, qalu, qalu. Akan beza. Yang ni qalu, yang ni qalu. Jadi yang qalu yang kita dah amalkan selama ni kita boleh tinggalkan, tuan-tuan. Jangan tebal macam tu. Dia tak sama, tuan-tuan. Jadi kita dulu ingat macam tu, bila tebal kita pukul semua sama. Qa pun tu tak boleh. Qa, qa. Tu beza, tuan-tuan. Okey, dah faham tu. Sad, dha, ta, za, ghin, kha, qa. Ini terbuka, yang ni terkurung. Itu. Baik. Step yang kedua, langkah yang kedua, apabila tadi dia huruf dari segi huruf, sekarang dari segi baris pula. Baris juga menentukan perbezaan ketebalan. Pertama, apabila huruf isti'lah, tadi kita dah tahu sad, dha, ta, sudah tahu dah. Sekarang kita tengok baris pula. Baik, kita tengok baris yang paling tebal sekali, yang paling tingkat atas sekali. Dia ada 5 tingkat, tuan-tuan. 5 tingkat ataupun 5 martabat ketebalannya. Pertama, apabila huruf tadi, contoh kita ambil satu saja, sad. Apabila dia berganding dengan mat, berganding dengan alif. Contoh sad alif di atas sa. Kenapa dia kata tingkatan yang pertama? Sebab panjang tebal dia. Cuba tuan sebut sa. Sad alif di atas sa. Tebal, dia punya tebal panjang lama. Sebab itu dalam walad dhalin, walad dha, kademat kan, lama dia punya, tebal dia. Sebab itu diletakkan tempat yang atas sekali. Jadi kalau kita jumpa dalam Quran, tuan-tuan, kalau jumpa macam ini, pastikan kita kena baca dengan tebal. Itu tingkat yang nombor 1. Jangan kita baca sad alif di atas sa, contohlah. Sad alif di atas sa, qaf alif di atas qa. Bermakna pentingnya kita baca tebal di situ sangat utama, tuan-tuan. Sebab dia ranking yang pertama. Baik, ranking yang kedua pula, ataupun tingkat yang kedua tebal apabila dia tidak ada alif. Dia cuma ada baris atas saja. Contoh sad di atas sa. Pendek je dia punya tebal dia. Sad di atas sa. Kenapa dia kena yang kedua yang tebal? Sebab baris atas dia dah terbuka, kemudian dia tebal lagi, terbuka dan tebal lagi, pangkal lidah terangkat lagi. Jadi mengukuhkan dia tu tingkat yang kedua. Jadi sa gitu. Tingkat yang ketiga dia baris hadapan. Kenapa baris hadapan, tuan-tuan? Sad hadapan, cuba. Sad hadapan su. Dia punya tingkat dia punya tebal dia dah kurang sedikit daripada sa tadi. Kalau sa tadi sa, kalau sad hadapan su, dia kurang tebal berbanding dengan baris atas. Jadi sad alif, sad di atas sa, yang ketiga sad hadapan su, yang keempat apabila dia baris bawah, baris mati. Contoh alif sad mati di atas aus. Tak boleh dia baca auf, tak boleh. Sikit je, aus, letak habis dah. Contoh mim rin, ma ghairil maghdubi kan. Mim rin, rin tu huruf isti'lah. Cuba tuan-tuan baca mim rin mati di atas mau. Tak boleh lebih-lebih. Mau, tak boleh. Dia letak saja.
maut gitu. Jangan sampai satu peringkat melampau tuan-tuan. Kita tambah pula merek, ada rek lagi pula. Jadi itu dah tak menepati ketebalan. Tebal sekadarnya saja, iaitu mau ghairil mau, jangan sampai ghair mau. Jangan, sebab dia letak tingkat yang nombor 4. Dan akhir sekali tuan-tuan, apabila huruf-huruf isti'la yang 7 itu berbaris bawah, shad depan, shad bawah si, jangan shad bawah si. Jangan, dia letak, dia arahkan rahang saya turun bawah, shad bawah si, jangan dagu-dagu kita turun bawah, shad bawah si. Jangan. Itu. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, tahap ketebalan ini berbeza apabila berbaris. Pertama, apabila dia bergantian dengan mat. Yang kedua, dia tak ada apa-apa, baris atas saja, sa. Sebut sa. Lepas tu sa. Lepas tu su. Lepas tu as. Lepas tu si. 5 tingkat ni kita ada beza tuan-tuan. Dia punya tahap ketebalan dia. Nanti kita baca Quran, kita jumpa. Baik. Habis cerita tentang baris. Kemudian tahap yang ketiga, ada 3 huruf lagi, iaitu alif lam ra. Huruf alif, huruf lam, huruf ra ini kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis. Ketika mana? Ketika alif ni, contoh kita ambil alif. Contoh tuan-tuan, mim alif ataupun sin alif di atas sa, tipis. Shad alif di atas sa. Jadi alif ni tadi bila berganding dengan huruf yang bukan isti'la, dia jadi tipis. Tapi bila dia berganding dengan 7 huruf tadi, dia jadi tebal. Sebab itu huruf alif ni kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis. Selesai tuan-tuan. Nanti kita jumpa. Kita tak mau begini. Contoh, Maliki yaumiddin, patut baca begitu. Kita baca Maliki yaumiddin, Maliki yaum. Mo tu dah tak jadi dah tu. Dah tebal. Sebab mim tu bukan huruf tebal. Mim tu huruf tipis. Maka kita kena buka betul-betul. Ma. Jangan mo. Gitu. Dah jadi lidah Melayu. Macam kalau qaf alif. Qaf alif di atas qa. Betul tak? Tebal. Kita tak boleh baca ka. Kalau kaf alif di atas ka, jangan kita baca tebal. Qalu contoh. Atau kita tak buka betul-betul. Qalu. Mesti ka kaf alif ka, qaf alif qa. Macam tu. Kita kena tengok huruf itu berganding atau tidak. Baik. Yang kedua tengok kalimah Allah. Tadi alif, ini lam. Huruf lam ni tengok pada kalimah Allah. Kalau sebelum kalimah Allah tu tuan-tuan berbaris atas, maka tebal. Semua tersebut Allah. Tak boleh baca Allah. Tipis tak boleh. Kemudian kalau sebelum Allah baris depan Rasulullah. Tak boleh Rasulullah. Tak boleh. Dia mesti tebal. Sebab sebelum Allah tu baris hadapan. Tetapi kalau sebelum Allah tu baris bawah, kita tak boleh terbaca tebal. Contoh lillahi ta'ala, tak boleh. Mesti baca lillahi ta'ala. Macam tu. Tu beza tuan-tuan. Sebab tu kalau kita baca lillahi ta'ala, macam lidah apa pula, tak macam kearaban tu. Ya. Itu yang kedua. Tadi alif, lam. Kemudian ra. Ra ni tuan-tuan kalau baris atas tebal. Ar-Rahman. Ar-Rahman tak boleh. Mesti dibaca tebal. Ra kalau berhadapan juga tebal. Rullah. Ra tu jadi tebal. Ra depan ru. Dan satu lagi alif, ra apabila baris bawah. Bila baris bawah mesti tipis. Tarik ke bawah. Ra bawah ri. Jangan bawah ra bawah ri kan? Tak kena. Tak betul tu. Ri. Gitu okey tuan-tuan. Jadi kesempatan ini kita ajar yang kita sentuh yang tu dulu. Kita tengok Quran tuan-tuan. Dalam Quran nanti kita akan jumpa huruf mana yang perlu dibaca tebal, huruf mana yang kena baca dengan tipis. Jadi kita sambung bacaan Quran kita Suratul Rahman, ya. Nanti kita perhatikan manakah tempat-tempat yang selalu jadi isu, yang jadi
ada berlaku kesilapan semasa kita membaca tu. Baik. Ingat tak lagi tak kita berhenti kat mana? Kita berhenti kat mana? Haji Umar ingat tak? Saya banyak tempat tu dia terlupa. Ar-Rahman. Surah Rahman, muka surat 531. 531 agak-agak sampai mana cari? 30 ya. Okey. Macam ni Jadi kalau dalam kita baca tu nanti kalau kita bincang kita baca memang banyak, tapi kita bincang 2-3 ayat. 2-3 ayat tu kita bincang halusi dia punya hukum hakam yang terdapat di situ ya. Jadi kalau 30 nanti ni fa bi ayyi ala betul. Dengan taranum nahawan, tuan-tuan kita sedia dengan taranum nahawan sebab dia lembut sedikit. Jadi kita sama-sama bacalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار
أبحاث فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان Okay, tuan-tuan, kita tengok pada perbincangan kita. Tengok pada ayat 31 ya. Tengok ayat 31, ayat 30 tu kita tinggalkan dulu. Ayat 31. Sanawuru lakum ayyuhas thaqalan. Baik. Pertama sekali kita tengok huruf yang kena baca dengan tebal. Yang kena baca dengan tafkhim. Tadi kita contoh sad, dad, ta, za, ghin, kha, qaf. Kita tengok huruf tersebut ada tak dalam ni? Ghin, qaf, ada dua. Betul? Jadi ghin baris apa? Depan. Baris depan tu jatuh nombor 3. Ketebalan dia. Jadi tidak boleh dibaca melampau sangat. Sekadar muncul ghin depan ru. Ghin depan ru. Tak adalah ru tu, tak ada macam gitu. Ghin depan ru je gitu. Letakkan kat maharat, sebut saja gitu. Kemudian qaf. Qaf di atas qa. Jangan qaf di atas qu. Qulan contoh. Dibaca ayyuhas qulan, tak boleh. Ayyuhas saqa. Qa. Jangan lebih. Sebab dia bukan itbaq, dia infitah, dibuka. Tetapi pangkal lidah terangkat. Jadi bunyinya qa, jangan bunyinya qa. Itu beza tuan-tuan jadi kita jumpa dekat situ. Baik. Kemudian kita juga jumpa huruf yang kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis, padanya ra. Jadi di sini ra-nya baris apa? Baris hadapan. Maka kita baca tebal atau tipis? Bila baris hadapan, ra baca tebal atau tipis? Tebal. Bagi bawah aja tipis. Bagi depan, bagi atas tebal. Maka sanaf ru. Sanaf ru. Jangan baca tipis ru. Mesti penuh mulut. Ru. Sanaf ru. Gitu tebal. Okey. Sama-sama kita mantapkan dia punya bacaan itu sanafrugu lakum ayyuhas thaqalan. Cuba lambat sikit, tartil sikit bacaan, sempurnakan setiap huruf itu. Jangan cepat sangat tuan-tuan. Bila cepat sangat nanti kita tertinggal banyak dia punya maharat dia tu, kesempurnaan tu. Sanafrugu lakum ayyuhas thaqalan. Kemudian kap mim nanti depan tebal atau nipis kap tu. Kap itu dibaca tipis. Kalau kita baca macam ni, sana burugulaku, dia jadi qa. Kan antara kap dengan qa. Lakum, jangan main-main tuan-tuan. Lakum, K-U-M. Jangan K-O-M. Lakum. Beza. Sanafrugu lakum. Satu, dua, mula. Lakum ke lakum? Lakum. K-U-M. Satu, dua, mula. Teruskan. Satu, dua, mula. Kemudian kita tengok ayat yang ke panjang ni, ya ma'syaral tu. Di situ tadi kita dapati kita terlupa, di situ banyak dengung. Sebab tu nafas kita tak cukup.
Dengung tu dekat mana tuan-tuan? Pada nun sabdu jin, tu kena wajibul gunnah. Kalau ikut tingkatan dia paling atas. Jadi kita jangan sekejap sangat. Ya ma'syaral jin wal, jangan tuan-tuan. Ya ma'syaral jin, dengungnya mesti ke hidung ni, dua harakat. Jin, satu, dua mula. Macam tu. Jangan sekejap sangat. Nanti wajibul gunnah tu dia jadi salah besar. Salah besar kalau kita baca sekejap sangat. Sebab tu dia hukumnya namanya wajibul gunnah, wajib dengung. Jadi jin satu. Kemudian ada dengung lagi dekat mana? Wal ikhfa hakiki. Kemudian ada lagi dengung dekat mana? Kemudian ada dengung lagi kat mana? Tak banyak tuan. Jadi kalau kita sekejap sangat, kita takut dengung kita tu, gunnah kita tak sempurna. Jadi semua dua harakat. Jadi itu pertama. Kemudian tuan-tuan jemput tak huruf yang kena baca dengan tebal, iaitu sana ada huruf ta. Ta tu tipis, ta tu tebal. Dekat pula tu. Ini ta. Jangan ini to. Kalau kita baca to, dah jadi dua dah. Sebab itu ta tu tarkik, to tu tabkhim. Beza. Kita kena tengok perbezaan itu. Kita jelaskan. Cuba tuan-tuan baca. To. Salah. Jangan jauh to. To. Ta tipis, to tebal. Baik, yang lain tu aqa. Itu qaf tu, qalqalah. Jadi dibaca tebal, aqa, tetapi tidak terlampau tebal. Aqa. Itu tak betul tu. Aqa. Sikit je gitu. Okey, cuba kita baca tuan-tuan. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum. Satu, dua, mula. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum. Tadi kita dah faham, tapi bila kita praktikal kita tu masalah. Jin kita cepat sangat tuan-tuan. Tolong kita tersabar sikit baca tu. Jadi nanti bila tak sabar, hukum dengung tu habis. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum. Satu, dua, mula. Ya Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum. Ya, lagi sekali tuan-tuan. Satu, dua, mula. Ya okey, seterusnya antanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Cuba kita tengok huruf yang kena baca dengan tebal. Di situ kita jumpa ta alif. Ta alif merupakan, ta tu huruf isti'lam berganding dengan alif mad, maka dia tingkat yang atas sekali, maka kita kena baca tebal. Ta, aqa, ta, aqta, itu tak betul. Aqa, ta. Kemudian ra bagi bawah dia baca nipis, ris. Jangan ris. Kemudian tengok ni, wal ard. Ra yang mati. Tadi kata huruf alif, huruf lam, huruf ra kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis.
Jadi yang sini ni ra ni jadi tebal atau tipis? Tebal. Kenapa? Sebelumnya baris atas. Berjumpa pula dengan huruf dad. Huruf dad tu lah huruf isti'la, lagi mengukuhkan bacaan. Maka kita kalau baca tu jangan baca wal ar, mesti wal au ditebalkan bacaan itu, ya. Wal ardi fanfuzu, gitu. Ya, lagi sekali tuan-tuan. Mantapkan. Anta, 1 2 mula. لا تنفذون إلا بسلطان bisultan tebal, ton bisultan itu tipis, tu. Jadi bisultan itu tebal. Kenapa? Sebab baris atas. Tu. Kita ambil satu lagi perbincangan pada 35 akhir sekali ni, tengok yursalu alaikum. Tengok kat mana kena baca dengan tebal. Cuba tuan-tuan baca dulu. 1 yursalu alaikum. 1 2 mula. Bagus tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dah mula faham tu, seronok sikit. Cuba tengok tuan-tuan, yang mana kena baca dengan tebal. Ya ra yang mati sebelumnya baris hadapan. Maka kita kena baca macam mana? Yur. Tak boleh baca yur. Yur. Gitu, satu. Salu alaikuma, mim alif, mim tu bukan huruf isti'la. Tak boleh dibaca alaikuma. Kuma. Dia tipis. Ada orang baca tu alaikuma. Kuma tak ada. Kuma ada. Kuma tak ada. Koma. Makan apa? Makan koma. Kurma. Makan koma. Tak ada. Ma ada lah. Gitu. Kemudian syua. Ni tengok. Za. Baris hadapan ataupun tanwin. Lagi lah tebal. Jadi kita kena baca Zum, idgham ma'a gunnah, masuk dengan dengung. Zum, ada dengung kat situ. Kemudian nun jumpa nun, idgham mutamasilain. Huruf nun yang mati jumpa huruf yang berbaris. Min, itu dengung lagi. Na tipis, jangan no, na. Kemudian tanwin riu, idgham ma'a gunnah, masuk dengan dengung. Riu. Kemudian wa nuha, dengung lagi. Sum, dengung lagi. Kemudian fala tan, dengung lagi. Banyak tuan-tuan dengung. Jadi kita mantapkan bacaan kita sekali lagi. Tempat dengung tu khasnya dan tempat tebal nipis tu, ya. Allahu syaitanir rajim. Yursalu alaikuma syuwazun min nar. 1 2 mula. Yursalu alaikuma syuwazun min nar. Min nar. Ra tu tadi asalnya baris. Tetapi bila kita waqaf, maka kita kena baca dengan tebal atau tipis. Persoalannya tadi ra tu baris, kalau kita sambung jadi riu, tetapi kita nak berhenti dekat situ. Bacaan nar kita tu bacaan tebal atau tipis? Tebal. Sebabnya sebelum ra tu ada alif. Alif yang mati sebelum lagi. Kalau yang mati kita tengok sebelum lagi baris atas, maka confirmlah kita kena baca dengan tebal. Selalu kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Tapi ada orang baca benar aja tu. Kita memang betul ni, bincang ni betul, tapi bila kita baca doa nanti
Tuan-tuan tengoklah balik, aku banan ke banau. Budak-budak kita lagi pula Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bana aje. Roh dah tak ke mana. Jadi kita tu faham dah, tapi praktikal kita semak balik, kita baca nanti masa kita semayang ke baca doa, kita tengok balik betul tak. Jadi nak ingatkan kita bila jumpa keadaan begini, pastikan azabannar. 1 2 mula. Ditebalkan now. Yang tak boleh, yang silap nar, azabannar. Itu yang ni minnaw. 1 2 mula. Nampak macam Arab sikit tuan-tuan kan. Kemudian yang wa nuhasun fala tantasiran. 1 2 mula. Wa nuhasun dengung, fa nipis, la nipis, ta dengung, ta nipis, sad baris bawah. Dia tebal tapi kurang tebal dia. Si je gitu. Rahang kita je turun. Jangan dagu kita yang turun. Si. Jangan si. Tak si. Tak si kata orang Kelantan. Tak si. Tak boleh. Tak si. Si je gitu. Jadi fala tantasi. Fala tantasi. Tu tak boleh. Mustaqim. Letak je gitu. Baru nampak kita punya fasih kita. Jadi fala tantasi. Fala tantasi. Tu jangan. Fala tantasiran. 1 2 mula. Tasiran. Siran. Jangan sampai tak bunyi pula tak cepat sangat tuan-tuan. Sad tu dia punya sifat hurufnya ismat. Ismat ni bertempuh membaca sad tu. Kalau kita cepat, itu dah jadi izlaq. Izlaq lawannya ismat. Ismat si. Jangan cepat si tu. Tidak sempurna. Wa nuhasun fala tantasiran. 1 2 mula. Tasiran. Siran. Itu jangan elakkan tuan-tuan. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu tuan-tuan. Jadi kita tahulah bahawa sad, dad, ta, za, ghin, kha, qaf mesti huruf yang dalam minda kita dibaca dengan tebal. Kemudian apabila huruf ni berbaris, dah beza lagi. Kemudian apabila jumpa huruf alif, lam, ra, kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis. Itu hari ni dah buat balik yang tu pun cukup lah. Praktikal tu lah, kalau boleh kena selari dengan pemahaman tadi. Masalahnya bila tiba praktikal tu tuan-tuan, yang jadi kita tak lupa apa yang kita ni. Mudah-mudahan tidak macam itulah. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan sambung lagi lah insyaAllah. Dan kita akhiri dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم